Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak rugi, anda tak terlepas apabila Cikgu upload video-video terbaru selepas ini. So, untuk kali ini, Cikgu ingin kongsikan slide Sains Tingkatan 2, bab 4 Kesihatan Manusia. Kredit juga kepada Cikgu Nur Razila Khalid dari SMK Ulu Tiram Johor kerana menyediakan slide ini. So, Cikgu sebagai pemudah cara saja. Okey. 4.1 kita pergi. Penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. So, sebelum tu kita tengok apa maksud penyakit ni. Penyakit merupakan keadaan tidak normal pada badan atau minda yang menyebabkan ketidakselesaan, sukar berfungsi atau memberi tekanan kepada seseorang individu. So, maksudnya kita tak selesa, tak normal. Bila tak normal, kaki berdenyut sebagai contoh. Bengkok lah, pemikiran pun tak boleh berfikir secara waras. So, itu semua kita panggil penyakit. Penyakit boleh dikelaskan kepada dua. Penyakit berjangkit dan penyakit tak berjangkit. Kita pergi. Apa maksud penyakit berjangkit? Disebabkan jangkitan daripada patogen secara langsung atau melalui medium dan vektor. Sekarang kita pergi. Apa maksud patogen? Apa maksud vektor? Contoh penyakit berjangkit, tuberkulosis, TB ataupun batuk kering, selsema, urak, panau, penyakit kencing tikus, demam denggi, demam malaria dan demam Zika. Penyakit yang boleh berpindah daripada seseorang individu kepada individu lain. So penyakit berjangkit ni boleh berpindah, transfer dari A kepada B, dari B kepada C. Tu nama dia penyakit berjangkit. Penyakit tak berjangkit pula. Apa maksud dia? Penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik, keturunan lah, ataupun gaya hidup seseorang. Contohnya kanser, hipertensi, diabetes, keturunan, ada kencing manis, asma dan penyakit kardiovaskular. Penyakit yang tak berpindah daripada seseorang individu kepada individu lain, tidak berpindah. So tak ada masalah. Kalau dia pesakit kanser datang rumah kita, so kita tak ada masalah nak terima. Bukan dia berjangkit dengan kita. Tu contoh dah. Bagaimanakah penyakit berjangkit disebarkan? Penyakit berjangkit disebarkan oleh patogen. Apa maksud patogen? Organisma yang menyebabkan penyakit. Organisma yang menyebabkan penyakit. Contoh, semua virus, sesetengah bakteria, protozoa, kulat, cacing. Ni semua ni adalah patogen. Ingat, virus, sesetengah bakteria, protozoa, kulat, cacing. Bagaimanakah penyakit berjangkit disebarkan? Penyakit berjangkit disebarkan oleh patogen yang dipindahkan daripada seorang mangsa, host, kita panggil host, kepada mangsa yang lain melalui vektor dan medium seperti air, udara dan sentuhan. So kena ada 3 medium, air, udara, sentuhan. Mangsa ialah host yang lemah dan mudah dijangkiti. Setelah dijangkiti penyakit, host akan menunjukkan gejala yang tertentu. So doktor akan tanyalah, sesema ke, ada demam ke. Tu gejala-gejala. Kita pergi yang pertama. Penyakit bawaan udara. Terdapat 2 cara jangkitan penyakit bawaan udara, iaitu jangkitan titisan, yang kedua jangkitan habuk. Titisan. Apa dia? Maksud jangkitan titisan.
Percikkan titisan air yang mengandungi patogen daripada mulut dan hidung pesakit melalui bersin, batuk, bercakap, menguap dan bernafas. Ni maksud dia. Bercakap pun tak boleh. Takut apa? Takut titisan air terkeluar. So, kena orang lain pula. Yang kedua, jangkitan habuk. Bakteria dalam air ludah pesakit yang sudah kering akan membentuk spora dan disebarkan bersama habuk oleh angin. Sebab itulah kita dilarang meludah di merata-rata tempat. Takut yang ni lah. Kena jangkitan. Jangkitan melalui udara dapat dicegah dengan mengamalkan cara yang berikut. Menutup mulut dan hidung semasa bersin, batuk, menguap. Tidak meludah di merata-rata tempat. Mengelakkan diri daripada berada di tempat yang penuh sesak. Ni orang panggil sesak ni. Social distancing. Memastikan tempat tinggal cukup cahaya kerana sinar UV boleh membunuh setengah mikroorganisma dalam udara. So, rumah kita kalau ada tingkap, buka, bagi cahaya matahari masuk. Sebab apa? Sinaran UV, cahaya tu boleh membunuh sesetengah kuman ataupun mikroorganisma. Contoh penyakit tuberkulosis ataupun kita panggil TB ataupun batuk kering, selsema, SARS, influenza A, H1N1 dan cacar air. So yang ni semua boleh berjangkit ni melalui udara. Ataupun yang terkini adalah COVID-19. Sebab itulah kita nak keluar rumah pakai face mask. Kalau tempat sesak, jaga jarak. Sebab apa? Ni lah. Tak mau merebak ni. Tak mau berjangkit. Yang kedua, kita pergi kepada penyakit bawaan air. Jangkitan melalui air biasanya berlaku di kawasan yang tak mempunyai bekalan air paip terawat dan sistem sanitasi yang sempurna. Sebagai contoh, apabila seseorang menggunakan tandas yang dibina atas sungai, tinggalnya najis yang mengandungi patogen akan memasuki sungai dan mencemarkan sungai. Lepas tu, last sekali, seseorang itu boleh dijangkiti penyakit, dijangkiti patogen apabila terminum air sungai yang telah tercemar tadi. Sebab itulah tak mau. Sebelum minum, air tu kita kena masak dulu. Selain sistem bekalan air, sanitasi yang tidak sempurna, banjir juga boleh merebakkan penyakit berjangkit. So lagilah air banjir ni betapa banyaklah kita tak tahulah mikroorganisma kat dalam ni. Okey. Antara contoh penyakit berjangkit melalui air, yang pertama kolera ataupun taun, demam kepialu, ataupun disenteri ameba. So, tiga-tiga ni penyakit yang disebabkan makanan tercemar lah. Ataupun minuman yang tercemar. Jangkitan penyakit boleh dicegah. Melalui air boleh dicegah. Yang pertama, kita buat apa? Mencampurkan klorin dalam kolam renang dan sistem bekalan air. Ingat, klorin. Yang kedua, membina tandas yang mempunyai sistem sanitasi yang sempurna. Yang ketiga, mendidihkan air minuman dengan sempurna. Last sekali, cuci tangan dengan sabun selepas guna tandas. So, yang ni kita insyaAllah kita boleh buat semua ni. Seterusnya, jangkitan penyakit melalui sentuhan. Dua contoh penyakit, iaitu kurap dan panau. Yang mana satu kurap, yang mana satu panau. So, yang atas ni, yang tompok-tompok putih ni adalah panau. Yang bulat ni, ring merah ni, yang ni kita panggil kurap. Kedua-duanya disebabkan oleh kulat. Jangkitan berlaku akibat tersentuh kulit yang telah dijangkiti atau memakai pakaian pesakit. Sebab itulah kita dilarang berkongsi tuala. Walaupun kita, adik-beradik pun tak boleh berkongsi. Sebab apa? Takut dua penyakit ni. Dapat kurap satu, panau satu. Penyakit seperti sifilis, gonoria juga berjangkit melalui hubungan seks.
Patogen penyakit ini terdapat dalam air mani dan bendali faraj. Ni melalui sentuhan juga, iaitu hubungan seks. Gonoria, sifilis. Yang ketiga, virus HIV yang menyebabkan AIDS boleh merebak melalui hubungan seks, darah dan perkongsian jarum suntikan dalam kalangan pesakit dan penagih dadah. Jangkitan penyakit melalui vektor juga setengah patogen menggunakan haiwan. Vektor menggunakan haiwan untuk memindahkannya daripada satu host kepada host yang baru. Haiwan yang memindahkan patogen ini dikenali sebagai vektor. Haiwan ni lipas, lalat, nyamuk. Biasanya binatang yang kotor lah. Lipas. Dia bawa apa? Salmonella typhi. Ni lipas. Dia bawa patogen. Lalat. Dia bawa apa? Salmonella juga. Nyamuk. Contoh dia nyamuk Aedes. Dia bawa virus dengue. Nyamuk Anopheles. Ataupun kita panggil nyamuk tiruk. Plasmodium malaria. Ni. Demam malaria. Tikus. Dia bawa apa? Bakteria Leptospira. Ni contoh. So, yang ni rumusan. Malaria. Boleh tengoklah malaria menggigil demam berpeluh. Vektor nyamuk Anopheles dia bawa Plasmodium. Cara jangkitan gigitan nyamuk. Kolera taun, cirit-birit muntah. Dibawa oleh lalat. Lalat bawa apa? Bakteria Vibrio cholera. Disebabkan makanan air yang tercemar. Denggi, sakit sendi, demam, sakit kepala, mata berair. Disebabkan virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes melalui gigitan nyamuk. Penyakit Zika, demam, ruam, sakit sendi, konjaktivit, mata merah tu. Disebabkan virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes melalui gigitan nyamuk. Demam kepialu, demam, usus berdarah. Lagi dahsyat ni. Ruam merah. Disebabkan oleh bakteria Salmonella yang dibawa oleh lipas ataupun lalat di mana melalui makanan air yang tercemar. Last sekali leptospirosis, demam, sakit kepala, sakit otot. Disebabkan oleh bakteria Leptospira yang dibawa oleh tikus melalui tanah makanan air yang tercemar. So, kalau boleh pelajar ingat dan hafal lah. Lagi cantik. Ni cikgu pergi dengan lajunya. Malaria, menggigil, demam, berpeluh. Plasmodium malaria dibawa oleh nyamuk. Anopheles betina, gigitan nyamuk. Cirit-pirit malaria. Dan muntah, bakteria Vibrio cholera. So yang ni kolera ni. Silap ni. Ni kolera. Lalat dan makanan dan air yang tercemar. Denggi. Sakit sendi, demam, sakit kepala, mata berair. Disebabkan virus oleh nyamuk Aedes bawa gigitan nyamuk. Zika. Demam, ruam, sakit sendi, mata merah, konjaktivis, virus dibawa oleh nyamuk Aedes melalui gigitan nyamuk. Demam kepialu, demam, usus berdarah, bakteria Salmonella dibawa oleh lipas lalat melalui makanan dan air yang tercemar. Leptospirosis, tikus, demam, sakit kepala, sakit otot. Bakteria dibawa oleh tikus melalui tanah, makanan dan air yang tercemar. Ni contoh dua vektor nyamuk. Yang pertama nyamuk, kita tengok. Nyamuk yang telah mempunyai patogen di dalam kelenjar air liurnya menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Ni normal, tak ada apa. Nyamuk main gigit. Lepas tu, apa yang jadi? Air liur nyamuk dikeluarkan semasa hisap darah tadi untuk mencegah pembekuan darah. Dan kita merebak ke seluruh badan. Dia pergi dah. Yang ni. Yang ni. Dia bawa dah. Ini contoh. Ni pembesaran kat sini. Yang ketiga, nyamuk lain
menggigit mangsa yang telah dijangkiti dan menyebarkan jangkitan ke mangsa lain pula. Macam itulah. Nyamuk lain menghisap darah seseorang yang kena tadi, lepas tu dia pas ke gigit orang lain pula, macam itulah dia jangkit. Sebab itulah bahaya nyamuk ni. Yang kedua, lalat. Lalat yang hinggap di atas kotoran mempunyai patogen yang melekat pada kaki ke, pada badan lalat. Lepas tu, lalat memindahkan ke makanan. Last sekali, patogen masuki badan seseorang yang makan makanan yang telah tercemar. Sebab itulah jangan expose, jangan terdedah makanan kita. Takut lalat mai. Mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Ada berapa? Ada 3 peringkat. Kita nak halang daripada merebak. Prima, sekunda, tertia. Kita pergi kepada prima. Meningkatkan tahap kesihatan. So peringkat awal-awal ni jaga kebersihan diri, keluarga, tempat kediaman dan sistem sanitasi. Maksudnya dalam rumah dulu. Kita jaga kebersihan. Lepas tu, meningkatkan daya tahan badan. So, bila dah bersih, badan pun dah sihat apa semua. So, secara tak langsung, antibody dalam badan dah jadi kuat. So, dia dapat meningkatkan daya tahan badan lah. Tak mailah kena penyakit macam-macam. Pengambilan vaksin atau imunisasi oleh bayi kanak-kanak ibu mengandung. So, daripada hari pertama lagi bayi lahir, dah kena suntik dah. Pengendali premis makanan jemaah haji dan pengembara. So sebelum pi Mekah, sebelum pi luar negara ke apa, elok baik memang syarat dia kena suntik dulu. Selain daripada tu, kita kena buat pemeriksaan kesihatan berkala, mengamalkan gaya hidup sihat, menghirup udara yang bersih. Makan makanan yang seimbang. So, cikgu rasa yang ni, peringkat prima ni, semua kita boleh buat. Ni, makan makanan seimbang. Habis prima. Sekunda, yang kedua. Memutuskan transmisi jangkitan melalui pengesanan kes secara aktif dan pasif. Memberi rawatan awal kepada pesakit. Mengasingkan pesakit dengan orang lain. So, sekarang ni pun kalau COVID ada kontak rapat, kita kena swab test, lepas tu kena kuarantin. Okay. Kalau ada kontak, kuarantin sendiri ataupun pergi hospital, kena kuarantin. Kena asing dah. Okay. Peringkat yang ketiga, mengawal populasi vektor. Okay. Yang ni nyamuk lah dia buat ni. Memusnahkan tempat pembiakan dan pelindungan vektor. Melakukan semburan, ni fogging, untuk membunuh nyamuk dewasa. Last sekali, menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan denda kepada pengusaha pengemis makanan yang kotor. So, yang ni ketiga ni kita boleh buat. Ini kerajaan ni. Menguatkuasa undang-undang. So, yang ni kalau ada kes dekat perumahan, kalau ada kes demam denggi, so bahagian kawalan vektor lah akan mai fogging. Sebelum tu dia akan bagi notis dulu. Okay, peringkat tertia juga melindungi hos mangsa tadi. Macam mana? Menggunakan kelambu, ubat nyamuk. Okey, memakai pakaian yang tebal. Supaya nak elak daripada nyamuk gigit kita lah. Okey, wallahualam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Selepas ini dengan tajuk cikgu akan kongsikan dengan 4.2 pertahanan badan. Wallahualam. Assalamualaikum.